Di samping kita berniat untuk menunggu solat Isyak, pertama niat i'tikaf, yang kedua niat menunggu solat Isyak dapat 2 pahala. Yang ketiga niat duduk dalam majlis ilmu, moga Allah Taala memberi faham dan mengupayakan kita mengamalkan apa yang kita fahami. 3 niat 3 pahala. Yang keempat, bagi ahli qarayah di sini mungkin niatkan silaturahim setiap kali datang ke masjid dan surau, niatkan silaturahim. Jadi 4 niat 4 pahala. Mereka yang bijak, mereka mencari niat-niat yang lain dan Allah Ta'ala ganjarkan bergantung kepada niat kita. Lagi banyak niat kita, maka lagi banyak pahala Allah Ta'ala berikan. Kita mungkin nampak sama duduk di sini, tetapi sangat berbeza pada pandangan Allah, sebab Allah Ta'ala tidak melihat luaran kita. Allah Ta'ala melihat jauh ke dalam hati kita, terutamanya niat kita. Baik, sebelum kita sambung kitab kita, mari sama-sama kita bawa hati kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, nescaya hati akan menjadi tenang, insya-Allah. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون شفاء ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد
لله صادق الوعد الآمن أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung dengan kitab kita, kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, kita berbicara tentang celaan kepada dunia. Kita kena faham betul-betul hakikat dunia yang bagaimana yang tercela, yang harus kita jauhi. Bila kita tak betul-betul memahami, dia membawa kepada dua ekstrim, iaitu sama ada dia pulun dunia, maksudnya tinggal terus akhirat, dikejarnya dunia lalu ditinggalkan akhirat. Ataupun yang ekstrim yang satu lagi, tuan-tuan sekalian, ditinggal terus dunia, dikejarnya apa tadi yang pertama ekstrim, kejar dunia, tinggal akhirat. Ekstrim satu lagi, kejar akhirat, tinggal terus dunia, maksudnya. Ini tuan-tuan sekalian, dua ekstrim. Jadi kita bagaimana maksudnya? Kan, adakah begitu sikap kita? Langsung kita tinggalkan kehidupan dunia ini atau bagaimana? Yang ini yang harus kita fahami. Dalam satu kitab disebut, bila mana kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menyebabkan kita derita. Sebab itu berpada-pada dalam mencintai, terutamanya tuan-tuan sekalian, urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia. Lagi kita mencintai, lagi terdedah kita kepada kekecewaan, terdedah kita kepada kepedihan, kesedihan. Ini urusan-urusan dunia. Misalnya kalau kita terlalu cintakan pasangan kita,
and I cannot live without you. Tunggulah, nanti bila dia pergi, tuan-tuan sekalian, jenuh menangis kan. Begitu juga kalau kita, isteri kita sebagainya, kita tak boleh hidup tanpa dia. Satu hari nanti kusangka panas hingga ke petang, rupa-rupa nak hujan di tengah hari, tuan-tuan sekalian. Menangis juga kita. Sebab tu dalam urusan dunia, berpada-pada, jangan hilang kewarasan kita. Sebelum nak masuk kepada ni, tuan-tuan sekalian, saya nak ingatkan ini muka depan trending sekarang. Dalam 1 bulan pertama, Januari sampai 15 Februari, tak sampai 2 bulan, polis, tuan-tuan sekalian, dah berbuih mulut polis dah ingatkan kerugian, kehilangan wang berjumlah lebih 554 juta dalam tempoh 1 bulan setengah aja. 554 juta kena scam, tuan-tuan sekalian. Siapa yang kena ni, tuan-tuan sekalian? Bukan orang kampung yang kena scam lah. Ni yang terbaru punya 6 juta, bekas pensyarah, accountant, cikgu, tuan-tuan sekalian, banker, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mungkin nampak buruk, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, na'udzubillah. Tapi kalau dari segi impak akhirat, tidak ada buruknya. Kalau dia ni ujian, kalau kita jawab ujian dengan betul, mungkin Allah Ta'ala nak angkat martabat kita dengan ujian tersebut. Allah Ta'ala tengok dengan amalan kamu tak ke mana, maka Allah Ta'ala uji kita dengan musibah untuk diangkat martabat kita. Kita jawab betul, kita naik martabat kita. Bersabar, Allah Ta'ala bagi syurga seluas langit dan bumi maksudnya. Dan kalau dari segi impak akhirat, musibah dunia ni, tuan-tuan sekalian, dia tiada impak akhirat melainkan kebaikan. Melainkan kita jawab ujian dengan jawapan yang salah. Berputus asa, jadi pesimistik maksudnya, tuan-tuan sekalian. Ini kita jawab salah, maka kita akan gagal. Poin saya apa? Poin saya, tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu, yang duk scam orang ni anak murid je. Anak murid kepada bapa scammer. Tuan-tuan tahu bapa scammer tu siapa? Bapa scammer tu iblis. Ni ada scam juta-juta ni, anak murid kepada bapa scammer. Tuan-tuan tahu dia scam macam mana? Dia main elemen takut. Semalam saya dapat satu panggilan. Biasa kalau tuan-tuan terima panggilan, mesin yang cakap, tuan-tuan letak cepat-cepat. Anda menerima notis terakhir pemotongan tenaga elektrik. La ilaha illallah, aku duk bayar bil on time buat. Jadi terus letak. Kalau kita jadi takut dan bimbang, dia main elemen takut maksudnya. Poin saya, kalau kita nampak besar tuan-tuan sekalian, tapi orang kata apa? Money is something but not everything. Money is something but not everything. Duit adalah penting tapi bukan segala-galanya. Dan duit boleh dicari. Apa kata nanti kita mati, kita dapat buku akaun kita, akaun akhirat. Tuan-tuan buka-buka, tak ada dalam akaun. Amalan kita tak ada. Ya Allah, mana ya Allah amalanku semua ya Allah, hajiku, puasaku, solatku, mana ya Allah? Aku buat semua. Allah jawab, kau kena scam. Sudah. Siapa ya Allah? Bapa scammer. Iblis. Tuan-tuan sekalian, iblis, tuan-tuan sekalian. Boleh tak waktu ni kita kata macam ni? Amalan is something but not everything. Boleh? Amalan is everything now. Boleh tak kalau kita kata macam tadi kat dunia kan, kita kata duit boleh dicari. Boleh tak kita kata amalan boleh dicari? No. Ya Allah, izinkan aku balik sekejap ya, aku cari ya Allah. No U-turn. Nanti jaga-jaga atas sekalian. Kita tu nampak hilang besar jumlah ringgit Malaysia. Kita takut yang bila bapa scammer scam kita hilang jumlah yang besar
dalam nilai mata wang yang lebih penting, iaitu akhirat currency. Akhirat currency. Tak ada apa. Tak ada apa. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dia main elemen takut. Iblis, kau ni semua punca. Iblis kata, aku tak boleh buat apa pun. Aku bagi link ya, kau yang klik. Ambil kau. Kan, aku bagi link ya, kau yang klik maksudnya. Link apa tuan-tuan sekalian? Link takut. Dia main elemen takut. Apa dia? Sagi orang kata apa? Nampak? Elemen takut. Kan? Kita duit banyak kan? Nak pergi merantau jalan pula Switzerland, London apa semua. Isteri kata, abang, pergilah Mekah dulu. Apa orang kata abang weh? Kita orang Islam malu Dia pun pergi Mekah. Bukan kerana Allah. Takut apa orangkah kata. Nampak? Dia main elemen takut. Tantang anak pergi sekolah agama, balik. Hujung minggu dia balik. Dia bangun qiyamul lail. Yang malu kita kat anak yang apa anak kata. Mangkit qiyamul lail. Lepas tu qiyamul lail waktu anak balik lah. Waktu anak tak balik, dia tidur habis-habisan. Apa? Takut apa orang kata. Tuan-tuan sekalian, lagi dahsyat kena scam. Sebab tu jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Kita duk nampak yang berjuta-juta ni tuan-tuan sekalian, kita tak nampak silap-silap kita semua kena scam dengan bapa scammer, iaitu iblis. Itu lagi dahsyat tuan-tuan sekalian. Cara dia scam lagi dahsyat. Nampak macam bagus tapi tipu daya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita balik kepada kitab kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut tentang celaan kepada dunia ni, pertama kita kena tahu dulu takrif dunia. Takrif dunia apa? Takrif dunia ialah sesuatu yang berlaku sebelum mati. Itu dunia. Akhirat apa? Semua yang berlaku selepas mati. Jadi kita tak payah risau sangat pasal akhirat ni. Sebab yang menentukan akhirat adalah dunia. Kita nak jadi apa, kita jangan fikir sangat. Sebab bila dah mati, bukan dalam kawalan kita dah pada waktu itu, kan. Akhirat alam result. Alam result, kan. Jadi bila kita mati, kita nak ambil result ya. Kita mana ada pilihan dah, kita akan ikut dulu waktu kita periksa, kita jawab macam mana. Bila kita mati, kita nak ambil result, tak ada pilihan. Sebab tu jangan risau sangat pasal akhirat. Yang harus kita risau adalah waktu kita hidup dunia ni, di mana kita ada pilihan. Jadi dunia tuan-tuan sekalian semua berlaku sebelum mati. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama kita bincangkan dulu, iaitu amal ibadat. Ini dunia, sembahyang dunia. Puasa ni nak masuk bulan Ramadan, dunia ke akhirat? Dunia. Puasa dunia. Sebab dia berlaku sebelum mati, semua dunia. Solat dunia, pergi haji dunia. Tapi jenis dunia ni, dunia yang ikut kita. Bila kita mati, dia ikut maksudnya. Ada yang dunia yang tak ikut. Tuan-tuan sekalian, isteri kita tak ikut. Cuba ajak dia pergi sekali. Dia kalau boleh mati bila kita mati ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita mati petang ni, Aisyah ni, ke sebelah orang nak semayang lah. Orang nak simpan cepat-cepat tu. Maksudnya, kalau boleh hampir cepat lah. Maksudnya, dah selesai dah urusan kat dunia ni tuan-tuan sekalian. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, kita tinggal semua. Tapi amal kita boleh bawa. Kita boleh bawa. Tuan-tuan sekalian, nak masuk kubur kan, mana aircon kita? Mana lampu kita? Mana teman kita? Kena cari. Kan? Kita kena cari. Kalau kita duduk rumah tuan-tuan sekalian, kita panas mula-mula nak masuk rumah, kita cari apa? Cari lampu, cari aircon, cari ni, cari semua ada rumah. Tuan-tuan, kita nak balik rumah kita yang lama mana kita tak tahu. Mungkin malam ni malam pertama di alam barzah. Mungkin tuan-tuan sekalian esok isteri kejut, tak ada. Innalillah. Tuan-tuan balik. Ada lampu mana lampu? Aircon mana aircon? Maksudnya, mana teman-teman mana? Lagi boleh duduk seorang-seorang. Ubak tuan-tuan kat mana? Sini. Jauh tak? Kaki bukit, ubak saya kaki bukit tu. Naik kaki bukit. Kita tak pernah tidur seorang-seorang kan. Tiba-tiba malam tu tidur seorang-seorang. Atas bukit tu.
Uish, seram tuan-tuan sekalian. Kan? Waktu kita masuk lah, saya ada ingat bila masuk tu saya nak panggil orang bawa saya pergi kubur, saya nak panggil isteri saya. Kita jaga dia elok-elok kan waktu hidup kan. Yang jangan tinggalkan abang yang mai duduk sini sekejap. Kan? Dia pun rasa macam suami dia panggil, tapi dia balik kok. Bang Long, ayah Bang Long, jangan. Adik, ayah, adik balik. Semua balik, kakak balik semua. Tuan-tuan sekalian. Sekarang siapa nak teman kita ni? Mana teman kita ni? Kita fikir pasal teman kita, tuan-tuan sekalian. Ni tuan-tuan sekalian, dunia yang pertama yang harus kita cari. Apa dia? Iaitu amal soleh kita. Kena jaga dia elok-elok, keutamaan dia. Yang lain boleh tinggalkan kita, tapi amal soleh kita akan ikut kita. Masuk dalam tanah, solat tu ada. Malaikat datang di hujung ke pagar, dia jaga aku dulu. Kalau nak tanya bahagian tu. Pergi kat sini, amalan ada juga. Dia jaga kita maksudnya. Dan dilapangkan kubur kita seluas mata memandang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan ini bahagian dunia yang pertama. Baik, bahagian dunia yang kedua, iaitu milik yang berlawanan dengan yang pertama, opposite, iaitu semua perkara yang menentukan bahagiannya di dunia saja. Maksudnya bila kita mati, dah habis dah. Tetapi tidak ada faedahnya sama sekali di akhirat. Seperti apa? Seperti bersenang lenang. Bagus tak bersenang lenang, tuan-tuan sekalian? Apa hukum bersenang lenang? Hukum dia apa? Harus. Bersenang lenang, hukum dia harus. Tapi bukan bersenang lenang ni saya tinggalkan sekejap. Ustaz, tak boleh bersenang lenang. Tak, bersenang lenang hukum dia harus. Apa yang tak boleh? Ni bahagian kedua yang tak boleh, iaitu bersenang lenang melakukan pelbagai maksiat. Yang ini tuan-tuan sekalian, bila kita mati, habis kita tinggal. Tetapi yang kita bawa adalah beban dia, maksudnya beban dia, maksudnya. Ini yang pertama, dunia bahagian yang kedua. Dan bahagian dunia yang kedua ni ada dua. Yang pertama, bersenang-senang perkara yang harus, tetapi jatuh dalam maksiat, jatuh dalam yang haram, maksudnya kan. Yang kedua, mengecap nikmat terhadap barang-barang yang harus, makan, minum, ada kereta dan sebagainya, kan. Boleh tak boleh? Hukum dia, asal dia adalah harus. Tapi yang tak boleh apa? Secara berlampauan, sampai jatuh membazir, maksudnya. Sampai jatuh membazir, sampai jadi haram, dan berlebih-lebihan dari kadar keperluan yang biasa, sehingga boleh digolongkan ke dalam kelompok orang yang mengejar kemewahan dunia, maksudnya. Bolehlah kita nak makan sedap-sedap sikit, boleh, tuan-tuan sekalian, kan. Sekali-sekala anak-anak balik apa semua, ajak pergi makan restoran sedap-sedap sikit. Orang kata apa? Kita menghargai diri kita sendiri, kan. Orang tak belanja, kita belanja diri kita sendiri. Makan sedap-sedap, boleh tak? Boleh, tuan-tuan sekalian. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh iaitu boros. Boros tak boleh. Apa takrif boros? Kalau orang tanya, apa takrif boros? Boros ialah, tuan-tuan kena faham, dia bukan main sunat lah. Boros ni dia main wajib. Boros ialah wajib tahan, maksudnya tak boleh belanja. Kalau belanja jadi haram, maka pada ketika itu kita belanja juga, maka nama dia boros. Ni dia bukan main sunat, dia main wajib. Takat kita makan istimewa lebih sikit daripada biasa, malam ni kita makan sedap sikit, apa hukum dia? Sunat, maksudnya kan. Tahsiniyat, kita ada daruriyat, kita ada hajiyat, kita ada tahsiniyat, kan. Atas pada tahsiniyat apa? Kita panggil bazirat. Itu saya yang tambah, maksudnya kan. Tak ada kategori itu, maksudnya kan. Makan sehari berapa kali? Sehari sekali, hukum dia daruriyat, wajib makan.
Kurang-kurangnya sehari sekali. Puasa pun kita makan berapa kali? Sahur kan, buka puasa kan. 2 kali ustaz, 2 kali boleh kita kata hajiat. Ustaz, 3-4 kali sehari, cantik. Tahsini Ustaz, 6-7 kali sehari, baziro kan, maksudnya membazir, maksudnya lebih baik kita sedekah kepada orang yang tak ada makanan. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Lawan boros apa? Lawan boros ialah bakhil. Bakhil ni bukan tak sedekah, semua main wajib lah. Boros lawan dia bakhil. Bakhil apa? Bakhil ni bukan tak sedekah, sebab sedekah sunat. Bakhil bukan tak wakaf, wakaf sunat. Bakhil ni dia main wajib. Wajib apa? Wajib belanja tapi tak belanja. Wajib belanja tapi tak belanja, maka hukum dia bakhil. Wajib ada 2. Wajib syar'i, macam zakat, itu wajib syar'i. Maksudnya orang yang sedekah banyak, pemurah tak, dia belum pemurah, melainkan dia dah keluarkan zakat. Maksudnya zakat dulu, keutamaan zakat, sebab zakat adalah wajib maksudnya. Dan bila kita keluar, ustaz, kalau saya keluarkan zakat, ustaz, saya pemurah dah? Tak, bukan pemurah. Pemurah ni ekstra, buat yang wajib kemudian ditambah dengan yang sunat, maka pada ketika itu baru namanya pemurah. Sebab tu kalau kita buat yang wajib, bukan pemurah. Ustaz, saya keluar zakat, ustaz, apa ayat? Pemurah kan? Tak, bukan pemurah. Anda okey kan? Okey. Ustaz, saya sedekah tapi tak keluar zakat. Anda KO maksudnya. Dia macam tu je. Dia bukan pemurah. Dia apa? Okey je, cukup syarat. Tapi kalau dia rajin buat sunat tapi zakat tak keluar, maka dia adalah bakhil. Itu syar'i. Dan wajib satu lagi, wajib muru'ah. Wajib muru'ah ni wajib jaga maruah maksudnya. Ni jaga-jaga juga. Kadang-kadang kan perempuan yang telekung putih tu kadang-kadang tek lalat penuh. Bila mai-mai tunduk-tunduk tu, dia orang nampak tek lalat penuh, tak jaga maruah, hukum dia bakhil maksudnya. Keluar-keluar pi tu macam-macam pakaian sari anu hak ni pakaian ni, tapi mai sembahyang pakaian tek lalat apa? Tek lalat penuh. Sah tak solat? Sah. Tapi tak jaga maruah. Naik motor lampu pun tak ada. Itu tongkat pun tak ada. Dia main masjid, sandak motor kat pokok bunga masjid, sengit habis pokok bunga masjid. Tak jaga maruah maksudnya. Hukum dia bakhil, hukum dia bakhil. Itu wajib syar'i dengan wajib muru'ah, iaitu jaga maruah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini bahagian yang dunia yang kedua, iaitu bersenang-senang dengan perkara yang maksiat. Dan yang kedua iaitu melakukan perkara yang harus, menikmati perkara yang harus, tetapi secara berlebihan sehingga jatuh kepada yang haram. Maka segala yang dilakukan oleh seseorang manusia dalam bahagian kedua ini merupakan urusan keduniaan yang tercela. Jadi tuan-tuan sekalian, dia ada 3. Satu, tuan-tuan sekalian, itu memang kita kena buat, yang terpuji. Yang kedua ni saja yang tercela. Cuba kita tengok yang ketiga pula. Bahagian dunia yang ketiga ini. Milik yang berada di pertengahan antara kedua-duanya, iaitu setiap bahagian yang dikecap dalam urusan keduniaan itu semata-mata untuk menolongnya melaksanakan amalan-amalan baik buat akhiratnya. Ini tentu sekali perlu bagi setiap manusia untuk memenuhi keperluan kehidupan dan kesihatan di dalam dunia ini, yang mana dengannya manusia akan mencapai peringkat ilmu pengetahuan dan amalan yang soleh. Maksudnya tuan-tuan sekalian, selain daripada 2 tadi, yang ketiga ni yang membantu yang pertama. Contohnya kita ada kenderaan yang baik yang kita boleh naik pergi memudahkan urusan
dunia kita yang harus. Misalnya kita datang masjid, lepas tu kita beli ubat, vitamin, tuan-tuan sekalian. Duit tu tuan-tuan sekalian beli vitamin apa semua, jaga kesihatan semua, tu dia masuk bahagian dunia yang ketiga. Bahagian dunia yang ketiga, maksudnya yang terpuji, maksudnya bukan yang tercela. Kita ambil insurans, tuan-tuan sekalian, kita ambil pembantu rumah, kan senang kita nak buat ibadat apa semua, kan nak buat kerja tak fikir semua, kan. Kita duit kita tu ke mana? Duit kita tu dia jadi dunia yang membantu kita juga di hari akhirat, maksudnya. Walaupun dia nampak benda itu dunia, tapi hakikatnya dia membantu urusan akhirat kita, maksudnya. Kan. Baik. Semua dalam bahagian ini bukanlah terkira dari dunia yang tercela, sama seperti dalam bahagian pertama tadi juga. Maksudnya dia masuk dalam sama dengan bahagian yang pertama tadi. Yang pertama tadi terbaiklah, yang itu yang utama. Tapi kita, sebab kita hidup di dunia ni, tuan-tuan sekalian, kita kena juga memenuhi keperluan dunia. Kena makan, tuan-tuan sekalian, nak bersenam apa semua, kan. Kita beli kasut, nak bersenam, nak jaga kesihatan kita, kita beli vitamin, kan. Ni kos rawatan tinggi, kita ambil insurans, tuan-tuan sekalian. Semua ni duduk bahagian dunia yang ketiga. Semua dalam bahagian ini, yang dunia yang ketiga ini, bukanlah terkira dari dunia yang tercela, sama seperti dalam bahagian pertama tadi, sebab ia hanya membantu untuk melaksanakan cita-cita dalam bahagian pertama, iaitu ibadat tadi, sebagai satu wasilah ataupun jalan ataupun alat untuk merealisasikannya, maksudnya, kan. Kalau kita sakit, nak main masjid payah, nak pergi haji payah, maksudnya. Kita makan, kita tak mungkin takut kecil manis, kita ambil pengganti gula, tuan-tuan sekalian. Ambil lah stevia ke apa, mahal lah sikit, tapi tuan-tuan sekalian, semua tu yang kita belanja tu semua akhirat. Dia pi akhirat, maksudnya, kan. Ambil ubat apa semua, kan, kesihatan, vitamin apa semua, ambil setakat mana yang boleh. Di samping kita bersenam, jaga kesihatan kita. Baik. Oleh itu, segala yang dikecap oleh seseorang manusia dari nikmat-nikmat dunia dengan maksud membantunya untuk mencapai peringkat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Kita kadang-kadang kita ambil tuition, bayar ustaz, tuan-tuan sekalian, kan. Ambil guru datang rumah kita belajar Al-Quran dan sebagainya. Semua tu, tuan-tuan sekalian, semuanya akhirat, maksudnya. Mencapai peringkat ilmu pengetahuan dan amalan soleh, maka tiadalah ia terkira merosakkan atau dilakukan semata-mata kerana tujuan keduniaan yang tercela itu. Ini kita kena faham elok-elok. Malah ia tidak terhitung dalam golongan orang-orang yang mengejar nikmat-nikmat dunia. Tak termasuk dalam orang yang cintakan dunia. Baik. Tetapi dunia yang dinikmatinya itu merupakan sebagai ladang yang dicucuk tanam bagi maslahah akhiratnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, semua pelaburan tadi yang kita pergi mengaji, tuan-tuan sekalian, kita bayar semua, kadang-kadang tuition apa semua tu, itu sebagai ladang akhirat, maksudnya. Kita ambil problem, kita ada masalah semua, kita belajar problem solving, tuan-tuan sekalian, counselling, parenting, semua tu, duit tu semua sampai ke akhirat, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, nampaknya masa terlalu singkat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Nanti kalau masuk yang lain, nanti dia akan jadi panjang pula. Cukuplah sekadar itu. Moga apa yang penting bagi kita, tuan-tuan sekalian, iaitu apa yang kita bahaskan ini jadi ilmu, dalam arti kata tidak ada gunanya ilmu melainkan untuk kita amalkan. Yang baik pastinya daripada Allah, yang dhaif
daripada kelemahan diri saya sendiri, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.